Kebajikan antara tahu dan mahu, macam cikgu baca buku teks. Okay. So bila disebut tentang kebajikan, ramai yang rata-rata bersetuju kebajikan itu adalah salah satu aktiviti yang berbentuk kebaikan. Tak ada pun disebut kebajikan tu adalah keburukan, kebajikan tu adalah rompakan, kebajikan tu adalah kemudaratan. Tak. Malahan bila berlaku sesuatu kemudaratan, akan terbentuklah aktiviti kebajikan. Contohnya banjir, bencana alam. Otomatik orang kita ni nak sangat membantu. Membantu is a part of kebajikan. Kebajikan juga dikatakan mampu mendidik diri si pelaku untuk menjadi seorang yang bersifat simpati dan berempati. Simpati lain, empati lain. Okay? Secara keseluruhan, ramai yang tahu kebaikan yang terkandung di dalam aktiviti kebajikan itu sendiri. Namun, setiap pengetahuan tentang sesuatu itu akan membawa satu makna yang lebih terkesan jika disertakan dengan rasa mahu melakukan dan meneruskan sehingga menjadi salah satu tabiat atau lebih mesra dipanggil sebagai cara hidup. Tahu itu adalah anugerah Allah kepada semua hamba-Nya yang dikasihi, yang dikurniakan setiap daripada kita akal untuk menerima. Mahu itu pula adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada insan terpilih, bermakna mahu itu tidak semua orang ada. Tahu semua orang tahu. Bermakna tahu itu adalah baik dan mahu itu adalah yang terbaik. Bagaimana untuk menjadi insan yang mampu untuk tahu dan mahu? Di sinilah persoalan teras untuk perkongsian tajuk ini. Jawapannya ialah hidayah. Tetapi tugas saya hari ini bukanlah untuk memberi hidayah, kerana hidayah itu milik Allah. Tetapi sekurang-kurangnya yang saya faham dalam prinsip kehidupan kita, pencarian. We are in quest. Kita adalah dalam pengembaraan. So dalam setiap langkah kehidupan kita adalah pengembaraan. Bermakna kita ni adalah orang yang sentiasa lapar dan dahagakan tentang sesuatu kebenaran. Dan kebenaran itu hanyalah kita dapat bila kita berusaha. Kejayaan juga kita akan dapat, kita akan berusaha. Maknanya tak ada benda yang datang berboleh berbak macam tu. Dia tak ada macam tu. Atau berlaku tiba-tiba pun ada sebab, kerana Allah pilih dan untuk meneruskan kehidupan seterusnya bagaimana. Macam itulah juga bermulanya saya dan telefon projek dengan anak saya. Bermula di mana Azila Aziz merupakan seorang manusia biasa yang hanya mengimpikan hidup dia belajar tinggi, masuk universiti, kahwin, suami besar, kereta besar, gaji berapa, rumah berapa. Yang itu secara asasnya Azila Aziz, manusia biasa yang tahu kehidupan yang baik ialah kehidupan yang stabil. Nampak? Dan tentulah bila kata tahu tu, mestilah nak kereta besar, mahu tu banyak. Tapi adakah mahu kita itu mendorong kita untuk berada dalam landasan yang betul, ataupun kita tertipu dengan apa yang ada di dunia? Sehinggalah bila Allah berikan rezeki, beranaklah pula dapat anak. So bila dapat anak, mulalah diri ni kan, setiap hari kita akan cari hidayah, cari jawapan. Actually cari jawapan. Alamak, anak kecilnya mata dia, alah kecilnya tangan dia, mampu tak diri ini menjadi ibu yang baik? Dan mulalah. Sebab tu kan, macam saya sendiri, saya percaya jangan hilangkan sifat membaca dalam diri kita. Sebab wahyu yang pertama ialah baca. Dia sebut berapa kali? 3. Dia tak kata baca sekali. Sama juga dengan hati. Dia sebut hati. Hati-hati, maknanya 2 kali untuk menjaga hati. Hati-hati, 2 kali. Kuasa dia tu maknanya hati-hati tu, hati ni kena jaga. Ilmu tu kena baca. Jadi kalau siapa yang suka baca, kekalkan. Kalau siapa yang tak suka baca, tahu baca tu baik, sekarang mahu cepat-cepat membaca. Okey, Alhamdulillah, bila saya baca, saya tahu tanggungjawab seorang ibu itu berat. Sehinggalah diuji Sofia berumur 7 tahun. Tahu ni 7 tahun dia nak kena solat 5 waktu, kalau tak masuk neraka, tahu, semua tahu. Okey, jadi sebagai ibu yang semangatnya berkobar-kobar, saya akan pastikan Sofia berada dalam keadaan yang terbaik. Tak ada ibu yang nak letak anak dia dekat neraka. Jadi saya hanya berdasarkan insting yang Allah bagi ibu dan anak. Macam ubat batuk kan, cak ibu dan anak. So macam itulah, insting ibu dan anak. Puas kandung dia 9 bulan, terasa berat dia, terasa bengkak kakinya, beranak nampak dia. Impian seorang ibu hanyalah untuk memberi satu kehidupan yang lebih bermakna pada anak dia. Maknanya impian dia tu daripada dunia hingga ke sana. Kalau boleh tak sanggup nak tengok anak tu tercampak dalam neraka, apatah lagi anak pun sama. Dia mesti tak sanggup nak tengok mak yang dia hormat
tercampak dalam neraka. Jadi kat situ kita akan bekerjasama dalam keluarga untuk melahirkan satu keluarga yang baik. Tapi kadang-kadang macam yang saya cakap tadi, ambil makmal kehidupan. Guru kita tak semestinya apa yang ada di depan. Yang ini kebetulan Allah tetapkan hari ini kita berkongsi. Tetapi macam apa yang berlaku pada saya, alhamdulillah Sofia merupakan guru saya yang mengubah kehidupan saya 360 darjah. Apa yang berlaku macam biasa, kita nampak budak suka merengek, budak suka buat perangai, budak suka buat hal. Samalah dengan Sofia. Dia merengek dan tak kaki semata-mata kerana telekung dia tertinggal. Apakah hal telekung tertinggal tak nak solat? Nampak tak? Lepas tu soalan demi soalan saya. Kenapa orang tua tak jaga telekung? Kenapa kakak kena pakai telekung yang kotor ni? Kenapa? It's unfair, Mama. Mama pakai telekung Mama, kakak kena pakai telekung wakaf. Hari ni tertinggal kakak tak payah solat lah. Dia cakap, dia bagi keputusan. Sebab dia tak sanggup nak pakai yang kotor. Dah kena paksa, dia semayang dinosaur. Berbang, 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 berbang. Lepas tu, dia buka cepat-cepat. Kenapa ya orang tua tak jaga kebersihan? Soalan pertama. Tentang kebajikan kan? Kenapa ya orang tua tak peduli pun tentang telekung? Kebajikan kan? Mama tak nak tolong ke? Besar pula Mama nak tolong. Bayangkan soalan tu, soal Sofia bagi kan, oh kenapa kena tolong So Sofia pun cakap, Mama kan kaunselor, Mama kan ajar, kita kena tolong orang, bantu orang, ambil kau. Where is your stand masa tu? Malu tak? Adakah dia berkata atau Allah turun kan teguran itu melalui anak? Jadi kan alhamdulillah bila fikir macam tu, dia ada banyak cerita lagi, tapi sebab nak pendekkan, itulah bermulanya bila tanya dia. Kalau tanya Azil Aziz, tak maulah buat banyak kerja, balik nak masak, nak keluar rumah, tak ada kerja lah, nak tolong cuci telekung. But for Sofia, dia futuristic. Budak ni, dia ada satu kebolehan melihat masa depan. Sebabnya kita dah latih. Besar nanti nak jadi apa? Nak jadi doktor. Besar nanti jadi apa? Kita sebenarnya sebagai ibu, kita dah futuristic kan dia. Nampak tak? So dia dah nampak, Mama, kita kena basuh. Kalau tak basuh, sekarang dah kotor. Sekali lagi kalau dia tertinggal, maknanya kemungkinan kebarangkalian dia tertinggal lagi tu besar. Lagi kotor. Mampuslah kakak nak pakai telekung ni dia kata. So macam, kesiannya anakku. So dia tanya dia, nak basuh ke? Nak basuh lah. Sebenarnya bila dia basuh, dia buat sampailah satu insiden, so saya ingat kan, buat senyap-senyap. Sebab dia dah cakap, dia sini cakap, kita jangan bagi tahu dengan orang. Sebab kalau kita tangan kanan buat, tangan kiri tak boleh tahu. So rahsia. Kita orang macam Robin Hood. Tukar telekung tu, sampailah satu ketika hamba Allah akan menyedari kebaikan kita. Tapi orang tak tahu. Ada satu Allah tu dia pakai telefon, pelik lah sekarang telefon pasti bersih. Lepas tu suka pusing. Nampak tak? Itulah hadiah yang Allah bagi atas usaha kita. Sebagai ibu pula nampak puasnya hati tengok anak kita ceria kan. Kita pun tahu, oh macam ni rupanya bodohnya aku. Nampak tak? Kita terasa tahu diri kita kat mana. Tahu ni? Sekarang ni anak yang mendidik untuk terus mahu. Jadi budak kecil memang dia fitrah. Sebab tu bila disebut tentang budak kecil, belajar daripada budak kecil. Macam Imam Ghazali cakap, bila dia tengok budak kecil kan, ya Allah, budak kecil ni comelnya, dosa dia sikit je. Sebab tu jiwa dia telus, jiwa dia jelas. Kita ni macam-macam lah. Kalau pakai tudung ni untuk apa? Hari ni sebab nak bagi ceramah Allah, kena bagi lamp sikit kan. Okay. Lepas tu maknanya kat situ, itulah permulaan. Jadi sikit bila benda ni berlaku, untuk saya sendiri, saya mencari jawapan tu. Sebab macam saya cakap, kehidupan ni mencari jawapan. Dan alhamdulillah sejak saya bermula Telekong Project, saya sering memegang dua perkara ni. Bila orang bertanya, bagaimana saya nak jadi Azil Aziz? Oh senang je nak jadi nak jadi Azil Aziz. Pergi dekat Jabatan Pendidikan, Jabatan Pendaftaran, tukar nama. Dah jadi Azil Aziz. No. Maksudnya, bagaimana kita nak bagi orang buat macam kita buat. Kita kena bagi tahulah. Sebab itulah di Facebook The Telekong Project, kerja Azil Aziz ialah menunjuk je. Dia nak pergi hari ni pun dia ambil gambar anak dia. Dia tunjuk anak dia nak pergi mana. You kena accurate. Niat tu antara saya dengan Allah. Tapi benda yang Allah bagi pada saya adalah anugerah di mana saya mampu menekan-nekan keyboard. Ada iPad yang orang sedekahkan, ada tablet yang dah hang, kadang-kadang nak crash, tapi masih mampu lagi untuk menggunakan setiap ruang yang ada untuk memberitahu. Tapi adakah saya mempunyai kuasa untuk memahukan orang lain? Ada ke tak?
Ada ke tak? Cuba fikir, ada ke tak? Sebenarnya ada. Bila berlakunya disiplin, kita bagi tahu, sedikit sebanyak kita akan menjentik hati-hati orang untuk mau. Contohlah kan, kita macam MLM lah. Saya buat ni, bonus saya bulan ni dapat 100. Bulan depan saya dapat 200, 300. Sebab manusia very simple. Apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan ilmu yang saya ada, sebelum Allah ambil, tak tahulah kejap lagi jatuh tangga terlencet. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu kan? Jadi apa yang Allah punya pada saya, saya tahu sedikit. Sementara masih ada pengetahuan tu, kita sebarkan pada orang lain. Kita bagi tahu. Okey. Secara psikologi, kita kena beritahu benda yang sama berulang-ulang kali. Sebab tu pada saya terfikir, kenapalah kalau kita dah tahu sembahyang tu 5 waktu sehari, perlu tak azan kalau benda tu kita dah tahu dah mahu? Automatik tak payah azan pun kita akan solat, betul tak? Tapi kenapa azan tu tetap berkumandang daripada zaman Rasulullah sampai sekarang? Kenapa? Sebab perlu ada pengulangan dalam memberitahu dan menyeru. Mungkin tak hari ni, mungkin tak ni. Contohnya sekarang belah sini penuh, tapi bagi tahu lagi untuk adik-adik Hamasa Syabab, jangan pernah menyerah. Teruskan bagi tahu. Sebab Allah sedang menguji di manakah istiqamahnya kita. Walaupun seorang, kita kena berjuang. Ambil apa orang kata, semangat Rasulullah. Andai kata rasa macam nak jatuh sangat, Allah macam dah tak best buat benda ni, ingat, andai kata Zuhur nanti adalah Zuhur terakhir, sempat tak? Tak sempat, so sayanglah. Maknanya kita boleh berfikir futuristik, tetapi kadang-kadang kita kena punch muka kita ni, dah nak mati dah ni. Nampak tak? So sometimes kematian is a very good motivasi, tapi jangan minta mati. Okay, that's two different things. Okay, balik kepada tadi yang tahu. Senang kan? Tugas kita sebagai khalifah dalam buat kebajikan, selagi mampu, bagilah tahu. Kalau rasa macam saya tak ada bakat lah nak mengarang, nak bercakap macam Kak Zila, alah, tekan je butang share. Nampak tak? Butang share. Part of it kita dapat. Kita jangan kena ikut untuk berkongsi. Sebab apa yang kita ada bukan kita punya. So, back to that. Start with something simple. Adalah Kak Zila baca blog Hamasa Al-Syabab tentang macam mana nak istiqomah. Ada 4, tapi Kak Zila lupa. Penulisnya dia. Cuba sebut. Alamak, kantoi. Off record. Tapi tak apa. Adat manusia, kita cepat lupa. Dan itu ada quotation dalam Al-Quran. Very simple. Nampak tak? So maknanya kan, sometimes we tend to forget. Sebab kita tahu, kita dah kongsi, dan apatah lagi kalau kita amalkan, dia akan jadi satu benda yang orang kata sebati dalam kita. But it's very good tips. Cara dia ada 4, tapi kata tak ingat. Tapi cepat-cepat buka blog. Maknanya okay, tengok kamera. Lepas ni baca blog. Sebab satu-satu perkongsian dia sangat baik. Which is, I find it's very good. It's not a promo. Tapi pada Kak Zila, anda kata saya pergi, inilah yang akan meneruskan. Yang akan meneruskan untuk memberitahu dan sentuh setiap jiwa insan untuk menjadi Jadi itulah dia. Membuat orang, menolak orang untuk mahu, itulah yang dipanggil sebagai jihad. Jadi jangan pernah menyerah. Buat benda walaupun simple, sebab Allah dah janjikan walaupun sebesar zarah, kenapa kita nak takut? Buat je. Buat baik. Ambil satu potong rokok, letak. Ambil tisu, buang. Nak takut apa? Nanti ada HIV. Hello, hand sanitizer ada, wet tissue ada. Then you prepare yourself. Jangan biarkan blockage lain mencemari minda kita yang memang sedia Allah ciptakan hebat. Nampak tak? Hanya orang yang hebat boleh nampak benda luar daripada kotak. Kalau betul lah perkongsian ini tentang outbox, maka dengan ini dalam perkongsian ini, siapa yang hadir dan siapa yang menonton YouTube, betul ke masuk YouTube? Confirm yang tak masuk. So siapa yang menonton YouTube ni, saya cabar untuk melakukan benda yang sama ataupun lebih luar biasa ataupun lebih baik, supaya kita dapat dapatkan ukhuwah yang lebih baik. Orang kata mengulang semula zaman kegemilangan yang pernah dilalui pada satu ketika dulu yang Rasulullah pernah lalui. Balik kepada kebajikan sebenarnya. Kenapa? Islam satu ketika dulu pernah meluas hampir ke seluruh dunia. Apa keyword dia? Bila momen sampai je Rasulullah, sampai je
tengok macam mana akhlak masyarakat Madinah melepaskan segala apa yang dia ada. Perang, dia bagi semua apa saja yang dia ada. Tapi pernah tak kita tengok dalam sejarah, selepas Osman bin Affan bagi semua harta dia, lepas tu dia jatuh miskin, jatuh bankrupt, declare bank negara? Tak ada. Sebab Allah dah janjikan, satu kita bagi yang pulang balik pada kita banyak. Tapi bentuknya jangan kita harap kita bagi RM10 dapat RM1,000. Nampak? Jangan mengharap macam tu. Sebab Allah is full of surprise. That's why hidup ni sentiasa menunggu surprise-surprise dari Allah, iaitu ujian. Kalau datang senang kita kena takut, datang susah alhamdulillah. Sebab ujian kesenangan tu tak mampu kita nak tanggung. Sebab bila kita sihat, lupa dah nak cakap Allah. Tapi bila sakit, Allah Akbar. Nampak tak betapa Allah sayang kat kita. Walaupun sakit, dia nak kita sebut dia. Kita tak pernah sebut Aaron Aziz, tak ada kan. So macam pelik je nak sebut Aaron Aziz, dia gelap kan. Kan? Macam pelik. Why? Sebab fitrah kita, fitrah hamba memerlukan Tuhan. So, kalau lebih 20 minit bagi tahu. Nanti kena jujur dengan waktu. Kalau tak nanti ambil masa orang lain. Nanti nak pergi dating, nak pergi makan. Okay, bagi tahu. Jadi ya, secara keseluruhan, yang itulah Kak Zila sambung sikit lagi. Hidayah perlu diraih dan hidayah itu perlu dicari sebagaimana seorang insan itu bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk bekal diri dalam kehidupan ini. Seperti perjuangan kebajikan, tidak semua mampu melihat jauh kesan kebaikannya. Walau tahu tindakan itu baik, tetapi sering manusia yang fitrah diuji jiwa dan hati apabila berniat untuk melakukan, kerana syaitan itu tahu kebaikannya tetapi tidak mahu manusia yang taat pada Allah terus-menerus melakukannya. Maka pilihan di tangan kita sama ada untuk sekadar tahu, seperti mana syaitan yang sememangnya tahu kebajikan itu kesannya kebaikan, atau terus berusaha bersungguh-sungguh untuk mahu melakukan kebajikan, untuk kita melumpuhkan kemahuan syaitan itu untuk menghasut jiwa agar tidak mahu membawa kebaikan kepada kehidupan. Jadi perkongsian hari ini secara kesimpulannya hanyalah membuka minda yang akhirnya berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang mampu Kak Zila bagi hari ini, ambillah. Kalau rasa sudi, simpan dan amal. Jangan simpan dia jadi tukun di dasar lautan. Tahu tukun? Tukun ni kita jatuhkan, lantaklah. Untung nasib orang datang tengok. Kalau tak ada, tak ada. Tapi tetap Allah sediakan ikan-ikan untuk bermain di dalamnya. Suatu ketika bila kita sentiasa ingat kebaikan, walaupun bukan hari ini kita menjadi baik, Kak Zia yakin sampai masa, sebab Allah tu dia takkan lambat, dia takkan cepat, walau sesaat. Hidayah tu akan turun sesuai dengan ketika orang kata readiness kita. Tetapi nak tunggu ready tu jangan kata tak apa, nanti aku akan jadi baik, ready. No. Keep on searching and searching, because life is a quest. Life adalah satu kehidupan. Sebab takut-takut nanti tak sempat. Okay? So bila dah past, it's over. But when it comes to future, it's a surprise. So grab. So make it your life to the fullest. Jangan jadikan hari ini kosong. Dan mulalah berfikir positif. Kita tidak pernah rugi untuk memberi. Sebab memberi itu adalah satu peluang untuk kita melatih kehambaan diri. Because we are nothing. If you think that, oh, ni semua I punya, my car, my children, this is my children. As for me, lifestyle, yes, Kak Zila sangat mencintai keluarga dan anak-anak serta suami. Tetapi, at one time Kak Zila realize, it's all pinjaman, including anak-anak. So, I always prepare myself every day, telling her, insyaAllah Sofia, Hana, kita jumpa kalau masih ada pertemuan. So, I always keep saying that. Kadang-kadang korang kata, very serious lah kau punya dialog, macam drama. But it's true. So, kurangnya, what I train myself, train anak-anak untuk tahu, satu hari nanti kita akan pergi. Jadi, bila dia tahu kita akan pergi, makanya dia akan mahu untuk belajar bersedia. So, it's very big word. Tahu dan mahu ni, dia perkataan yang kena pergi seiring sebenarnya. Tetapi, tahu sahaja tanpa mahu tak lengkap. Tapi, tahu saja belum pernah cukup. Sehingga kita mahu untuk mencari. So, Alhamdulillah, sekian saja perkongsian
Saya, Kak Zila. So jangan lupa like www. Jangan lupa like. Maksudnya bukan like lah. Kalau mampu, doakan Kak Zila terus mampu untuk berjuang dalam dunia kebajikan. Kerana cinta ini dah tak mampu lagi ku bendung lagi setelah menemui jalan melalui dunia kebajikan. Sebab bila orang tanya, nak kongsi sikit lah. Sometimes people fear untuk take the risk. Ada orang tanya, Zila, how dare you? Berani kau berhenti kerja? Leave your comfort zone. This is my tips. Any decision that you make in the life, dalam kehidupan, jangan pernah tolak dia. Jangan pernah tolak dia. Very simple. For women nak masuk syurga is very simple. Allah, Rasulullah, suami. Ting, 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 ting. Kalau yang belum kahwin, Allah, Rasulullah, ibu, ayah, then the rest. So macam lelaki, till the end, kahwin tak kahwin, itulah dia hierarchy. As a woman, it's very simple. Allah, Rasulullah, dan suami. So maknanya, bila macam tadi Kak Zah cakap, whenever that you make a decision, put in the good hierarchy. First thing first, you ask Allah, ya Allah, aku ni macam keliru je, tapi aku tak tahulah how to make this decision. And then you contoh kekuatan dan keberanian Rasulullah. Read through his sirah. Dia pun berani kan buat perubahan. Dia tinggalkan comfort zone, dia pergi berhijrah. It's a big word of hijrah actually. Hijrah is about taking a risk. Kan? So you pinjam kekuatan Rasulullah, because that's why it become history. It's become, orang kata pegangan kita kena percaya apa yang dia buat. Allah tak pernah gagalkan Rasulullah. Walaupun darah dia mengalir daripada dahi ke kaki. Sampai malaikat tu pegang gunung tu, dia cakap, aku settle. Rasul kata, sabar. Cantik akhlak dia, sabar. So dalam kita nak buat satu keputusan, Allah, kita contohi Rasulullah, kita sabar. Lepas tu kita minta restu-restu yang seterusnya, hierarchy seterusnya. Itu tips yang Kak Zah bagi. So moment I'm taking that one, definitely Allah akan mendatangkan jawapan dia. So I'm taking a very long decision before orang kata berhenti. And then macam, alamak Hafilah, lepas ni aku dah tak boleh pakai dah tudung Aryani, dah tak boleh shopping kat Jacket, macam mana gaji dah tak ada, tinggal satu kena jimat. Tapi rupa-rupanya moment you berhenti, you were so lovely. Sebab Kak Zila dah boleh pakai baju tidur lawa daripada mula pagi sampai petang. Aku dah tak payah termenung depan wardrobe. Aku dah bekerja apa hari ni nak impress student nanti student tahu, cikgu dah pakai baju 2 hari lepas. Alamak. Because student is very observant kan? Betul kan? Lepas tu, bayangkan half of your problem gone tau. Lepas tu, the best part when you do kebajikan, what you give, you get back. Contohnya hari ni, jubah ni baru sampai daripada Mekah. Sebentar je macam, sebenarnya ke baju baru Mekah, nampak tak? So, you tak payah fikir dah nak pakai jubah fashion apa ke apa. Moment orang bagi, you raikan, orang tu gembira, you dah lengkapkan tadi. Gembirakan orang, dapat bagusnya. And then kan macam, masa kerja dulu nak beli tudung pun macam kena kira kan. Dah bayar bil semua boleh beli tudung. Nak juga tudung Jumaat. Tapi, tak boleh. Tapi rupanya macam, bila Kak Zila buat kerja kebajikan, actually the more you get tau. Buka-buka je dia macam outbox kan. Buka je outbox tu, ada telekor, lepas tu terselit. Ada nota kecil lagi, sentimental betul lah. Tudung ini adalah tudung arwah isteri saya, dan saya nak sangat Puan Nazila pakai untuk meraihkan arwah isteri saya. Sachinya. Lepas tu, buka pula kau nak raya tu kan. Buka pula. Dalam banyak tudung dia sedekap. Yang ni pula, dia ikat ribbon dia cantik. Macam tadi yang Kak Zila suggest, letak vertical ni ada ribbon. Dia letak macam tu je. Letak ribbon, letak nota. Terima kasih makcik. So, sometimes kan, Allah will send lovely people to keep you moving. Istiqomah. Then you feel like, so touched, and you keep on moving and moving. So why afraid? Allah is everywhere, including macam hari ni. Kenapa kita boleh berdiri? Because Allah kata, tulang kau mesti kuat untuk Azizul Aziz berdiri. Alhamdulillah, thank you Allah. So thanks to everybody for listening. Kalau bosan, minta maaf. So keep on fighting. So jangan serit untuk berkongsi. Kalau ada apa-apa, you just come by. Boleh WhatsApp Kak Zila ke apa, anything that you can ask. And then, InsyaAllah, anything that we can collaborate with, just name it. InsyaAllah. Okay? Sekian dulu. Alhamdulillah. Itu je lah. Saya nak paman. Okay? Assalamualaikum.